Assalamualaikum. Hari ini kita sambung kita punya PDP untuk subtopik yang seterusnya, yaitu 6.2 cara meningkatkan pengeluaran makanan. So, kita ada beberapa cara untuk tingkatkan pengeluaran makanan, yaitu penggunaan baka yang bermutu, penggunaan teknologi moden, pendidikan dan bimbingan untuk para petani, penyelidikan dan pembangunan berterusan, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, makanan yang diubah sesuai secara kejuruteraan genetik, dan juga untuk pengurusan tanah yang cekap. So, kita pergi yang pertama, penggunaan baka bermutu. Penggunaan baka bermutu ni, baka yang bermutu ciri-cirinya adalah dia mesti tahan serangan makhluk perosak, rintangan penyakitnya tinggi, kos pengendaliannya rendah, hasilnya tinggi. So, kos rendah, hasil mau banyak lah, kiranya mau untung lah orang bilang ya. Untuk penggunaan teknologi moden ni kelebihannya adalah dia membantu menjimatkan kos, masa dan tenaga, serta dia menggantikan tenaga buruh kerana lebih banyak penggunaan mesin. So, ada beberapa contoh penggunaan teknologi moden dalam perikanan dan juga pertanian, iaitu teknik pengklonan, ini untuk penternakannya, kemudian teknik kultur tisu, serta teknik perikanan aquaculture. Teknik kultur tisu ni kelebihannya dia akan dapat hasilkan banyak anak benih yang berkualiti tapi dalam masa yang singkat. Okey, yang ketiga adalah untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Ini supaya para petani ini berpindah daripada kaedah tradisional kepada kaedah moden yang lebih jimat dan lebih efisien. So, bagaimana diberikan pendidikan dan bimbingan itu adalah melalui latihan, seminar, kursus dan ceramah dan sebagainya lah. Kemudian kita ada juga penyelidikan dan pembangunan yang berterusan untuk menghasilkan biji benih yang lebih bermutu, baka yang lebih bermutu. Ini semuanya melalui penyelidikan dan pembangunan R&D, Research and Development. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, ini ada beberapa badan kerajaan yang berfungsi untuk memastikan tanah dan kawasan perairan ini digunakan secara optimum. Kita ada LKN, iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Felda, dan juga Felkra. So, kamu boleh baca sendiri dia punya peranan. Okey, yang kelima, kita ada makanan yang dibasuh secara genetik. Ini kita akan pergi dengan lebih lanjut dalam subtopik yang seterusnya. Cuma untuk kamu faham sedikit, makanan yang diubah secara genetik ini, secara kejuruteraan genetik, maksudnya makanan itu bukanlah makanan yang semula jadi sebab kandungan genetiknya sudah diubah. Sama ada ditambahkan dengan tanaman yang lain punya genetik, ataupun mana-mana ciri dia yang kita tidak mahu, kita buang. Contohnya mungkin rambutan, kita tidak mahu rambutan itu berbulu, so carilah dia punya genetik yang hasilkan bulu pada rambutan itu, buang. Ini maksudnya makanan yang sudah diubah sesuai secara genetiknya. Tapi itu contoh, belum ada lagi lah. Pengurusan tanah yang cekap, kita ada beberapa contoh di sini. Tanaman bergilir ini penting untuk memastikan nutrien dalam tanah dapat dikekalkan. Kemudian menggunakan baja asli untuk mengelakkan kesan sampingan. Dan juga pencemaran lah. Sistem bersepadu maksudnya dalam satu kawasan yang sama dijalankan beberapa aktiviti, contohnya di ladang. Dalam satu ladang dijalankan juga aktiviti penternakan. Sistem penanaman mengikut kontur ini penting untuk mengelakkan hakisan tanah dan juga tanah runtuh. Menanam tanaman tutup bumi seperti tumbuhan kekacang dapat membantu untuk mencengkam tanah dan mengelakkan hakisan tanah, terutamanya apabila waktu hujan. Okey, kita pergi subtopik yang seterusnya. Ini yang tadi kita cerita sedikit pasal makanan yang diubah sesuai secara kejuruteraan genetik. So, kita ada kebaikan kelemahannya. Kebaikan di sini ada 10, cuba baca secara ringkas. Hasilnya tinggi, lebih berkualiti, lebih berkhasiat sebab dia ada nilai tambah ya. Daya tahan penyakit juga lebih tinggi, tidak mudah rosak, mengurangkan penggunaan insektisid adalah racun serangga. Ternakan dan tanamannya lebih cepat matang, so lebih banyak dia punya pengeluaran. Mungkin contohnya kalau biasanya tanaman yang semula jadi itu 1 tahun 1 kali saja dia matang. Tapi dengan cara ini mungkin 1 tahun dia 3 kali dia matang. So, boleh dapat hasil yang lebih banyak lah.
makanannya lebih sedap dan lebih menarik. Biasanya kalau buah-buahan itu size-nya lebih besar. Kemudian kurangkan kos pengeluaran, boleh atasi masalah kekurangan bekalan makanan terutama di masa akan datang. Dan juga jangka hayat tanaman itu dan ternakan itu lebih panjang. Oke, kelemahannya adalah bila kamu baca di sini kelemahannya, terutamanya sekali untuk makanan diubah suai secara genetik ini adalah dia punya kesan sampingan itu belum diketahui lagi ya. Kamu boleh tengok di sini dia punya kelemahan secara spesifik sedikit lah. Yang pertama menyebabkan rintangan terhadap antibiotik. Maksudnya di sini adalah bila orang itu banyak consume makanan-makanan yang sudah diubah suai ini, rintangan terhadap antibiotik. So bila dia makan antibiotik itu mungkin antibiotik itu akan kurang berkesan terhadapnya ya. Dia menyebabkan alahan ataupun alergi, menyebabkan biodiversity berkurang, ternakan dan tanaman dihasilkan bukan semula jadi sebab sudah diubah suai genetiknya. Rasa asli makanan berubah, makanan yang dihasilkan belum tentu selamat, mudah dieksploitasi sebagai senjata biologi, meluaskan jurang sosial, penyakit baru tercipta, menyebabkan pencemaran genetik dalam organisme, dan yang paling penting, kesan jangka masa panjangnya belum diketahui lagi. Oke, kita tengok sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ini adalah subtopik 6.3. Kita ada aktiviti penyelidikan dan pembangunan. So, kamu boleh baca sendiri di sini peranannya iaitu MARDI, NPOB, LGM, LKIM, dan juga FELDA. So, apa dia kekangan yang kita hadapi dalam pengeluaran makanan? Ialah kita kekurangan tanah yang sesuai. Bukan semua tanah boleh buat ditanam tanamannya. Dia kena ada ikut kesesuaian tanah juga. Teknik dan peralatan mungkin ketinggalan zaman, bencana alam, perubahan iklim iaitu pemanasan global, serangan makhluk perosak, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, ini yang boleh menyebabkan pencemaran. Oke. Subtopik 6.4. Pemikiran kritis dan analitis dalam membuat pemilihan makanan yang diproses. Setiap makanan yang diproses itu dia mesti ada label. Dan dalam setiap label itu mesti ada 5 maklumat yang wajib ada, yaitu nama makanan. Kamu kena ketahui apa dia makanan yang kamu beli. Bukan jenama ya. Contohnya Nestle, dan dia akan tulis di sana yogurt, buah-buahan campuran. So yogurt buah-buahan campuran itu namanya. Nestle itu jenamanya. So jangan terkeliru pula. Dan mesti ada kuantiti makanan yang menunjukkan berat bersihnya. Sama ada dalam liter, gram, ataupun sebagainya. Dan mesti ada nama dan alamat pengeluar. Dan juga yang keempat adalah mesti ada senarai ramuan yang terkandung dalam makanan yang kamu beli itu. Dan yang paling penting sekali adalah mesti dinyatakan tarikh luputnya. Ini adalah untuk memastikan sama ada makanan yang kamu makan itu selamat ataupun tidak untuk dimakan. So ini adalah maklumat yang paling penting. Inilah 5 maklumat yang mesti ada dalam setiap label makanannya. Okey. Macam mana kamu mahu belajar cara pilih makanan yang diproses dengan betul? Mesti tengok label dia. Mesti labelnya tu lengkap. Kemudian jangan beli makanan yang sudah tamat tempo. Dan jangan beli makanan yang maklumatnya tu tidak jelas dan mengelirukan. Serta ini yang paling basic kamu sudah tahulah rasanya. Jangan beli makanan dalam tin yang sudah kemek ataupun pembungkusnya sudah rosak. Takkanlah kamu beli kerepek yang sudah digigit tikus kan dia punya pembungkus tu. Itu janganlah beli. Oke, kenal pasti kebaikan keburukan bahan kimia yang ditambahkan dalam ramuan makanan. So ini belajarlah macam tadi sebelum ini kita sudah belajar tentang bahan kimia dalam makanan. So kamu bolehlah compare dia. Kemudian dapatkan maklumat lanjut tentang makanan tersebut jika perlu dan jika rajin. Telitikan ramuan dalam makanan yang dibeli. Kalau boleh, bacalah setiap kali kamu beli makanan, bacalah dia punya ramuan itu ya. Oke, itu sahaja kita belajar pada hari ini. So, sekianlah bab yang ke-6. Jadi kita insyaAllah ada rezeki kita akan buat kelas online lagi. So, selamat Hari Raya.